Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, selamat datang ke sesi sinopsis setiap daripada juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan bersama-sama di juzuk yang ke-15 insya-Allah. Dan pada malam ni kita akan melihat daripada muka surat 282 sehingga muka surat 301 daripada Mashaf Madinah Al-Munawwarah. Jadi malam ni ataupun dalam sesi ni, dalam juzuk yang ke-15 ni, kita akan melihat terdapat dua surah yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu yang pertamanya ialah surah Isra daripada ayat 1 sehingga ayat 111, iaitu keseluruhan daripada surah Isra. Dan kemudian selepas daripada itu kita akan melihat juga satu part yang besar daripada surah Al-Kahfi, iaitu ayat 1 sehingga ayat 74. Jadi insya-Allah kita akan lihat juzuk ini dari dua surah yang berbeza ini insya-Allah. Setiap satunya kita akan pergi satu-satu insya-Allah. Yang pertamanya kita akan tengok surah Isra. Jadi surah Isra ni adalah sebenarnya adalah bertemakan kepada Al-Quran, iaitu kehebatan Quran, kelebihan Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkan tentang Al-Quran di dalam surah ini. Menyebutkan tentang nilai Quran, menyebutkan bahawa umat Islam ini telah diberikan Al-Quran dan mereka sepatutnya kena menjaga ataupun berpegang teguh dengan Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Jadi insya-Allah apabila kita masuk memulakan pembacaan di dalam juzuk yang ke-15 ni, kita akan dapat lihat yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang Bani Israel. Sebab itulah setengah daripada nama lain kepada surah Isra ni ialah surah Bani Israel. Nama Isra itu diambil daripada ayat yang pertama itu, iaitu subhanallazi asra bi abdihi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah memperjalankan nabi kita pada waktu malam daripada Mekah Al-Mukarramah kepada Baitul Maqdis. Jadi itulah tapi perkara itu yang kita gunakan selalu, yang kita selalu bacakan semasa menyambut Isra dan Mi'raj. Itu adalah satu part daripada cerita permulaan kepada surah ini, dan dia mendapat nama daripada ni. Kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian of course lah yang paling besar yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad yang dijaga seterusnya sampai hari kiamat ialah Al-Quran. Jadi oleh kerana itulah maka kelebihan Al-Quran ini akan tetap dan kita boleh baca dalam surah Isra ini. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel ini, kejahatan Bani Israel, kerosakan yang dibuat oleh Bani Israel, dan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Jadi sekarang ini, selepas daripada Bani Israel, Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan amanah ini iaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Bani Israel tidak layak lagi untuk memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Diberikan ramai rasul, diberikan banyak kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semuanya diberikan kepada Bani Israel, tapi mereka tidak melayani dengan baik. Bahkan mereka tidak beriman, bahkan mereka telah mengubah-ubah ayat-ayat di dalam Taurat, dalam Injil, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memurkai Bani Israel ini, dan disebut di dalam Al-Fatihah yang selalu kita baca, mereka ini adalah orang-orang yang maghdubi alaihim, dan juga waladdallin, dan juga dallin, sesat, dan juga dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam kisah tersebut tentang kehebatan iaitu Masjidil Aqsa. Kemudian seterusnya di dalam surah Isra ini kita dapati juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan daripada ayat 23 sehingga ayat 38, 23 sehingga ayat 38, iaitu terdapat 20 wasiat besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bermula daripada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Iaitu yang pertama, Allah Taala telah memerintahkan kepada kamu, wa qada rabbuka alla ta'budu, jangan kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian berbuat baik kepada ibu bapa, dan seterusnya seterusnya banyak lagi, sebanyak 20 perkara. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua
yang membaca juzuk yang ke-15 ini cuba untuk melihat daripada ayat 23 sehingga ayat 38 surah Isra ni, apakah 20 perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua untuk dilaksanakan. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga di dalam surah ini tentang saya hanya membaca petikan-petikan ataupun perkara-perkara yang penting yang perlu di-highlightkan, yang saya perlu highlightkan, iaitu yang rasa banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini. Antara lain yang Allah Taala sebutkan ialah wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, iaitu jangan kita ni cenderung kepada orang-orang musyrik, kepada orang kafir kan. Ditakuti kita akan juga terkena api neraka. Kemudian seterusnya penutup surah ini dia menyebutkan tentang hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan tentang kisah pendustaan Firaun terhadap ajaran Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Musa, dan juga banyak ayat-ayat Allah ataupun mukjizat-mukjizat kita katakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa untuk ditunjukkan kepada Firaun, ditunjukkan kepada Bani Israel, untuk menjadi hiburan sebenarnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa pertempuran begini berterusan, iaitu persengketaan ataupun pendustaan akan berlaku sampailah kepada hari kiamat. Selagi mana kita kata adanya langit dan bumi, adanya bintang dan matahari, maka akan berlakulah iaitu orang-orang yang menentang Islam. Jadi tugas kepada orang yang membawa Islam ni, mereka hendaklah sentiasa bersabar, sentiasa membawa Quran itu dengan baik, dan sentiasa untuk menunjukkan kepada manusia apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Seterusnya kita akan masuk pula melihat sedikit tentang surah Kahfi. Jadi tema pula kalau tema surah Isra itu adalah Al-Quran, surah Kahfi ini bertemakan fitnah. Jadi kita ingat bila sebut Kahfi iaitu gua, maka kita ingat fitnah. Gua ni diambil daripada Ashabul Kahfi nama surah ni diambil daripada iaitu gua. Ungkapan gua ini menunjukkan kepada suatu benda yang of course kan, bila kita teringat gua, kita ingat gelap, kita ingat kita tak tahu apa yang ada dalam gua kan. Maknanya satu benda yang terlindung, iaitu ulama-ulama tafsir menyebutkan bahawa hikmahnya ialah kerana bila disebut gua ni ialah banyak benda sebenarnya kita tidak tahu di belakang sana. Kadang-kadang kita dengar satu perkara tapi sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu di belakang tu. Jadi daripada sinilah lahirnya fitnah ni, dan kita lihat bahawa fadilatnya sangat besar surah Kahfi ni. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkasnya, iaitu Nabi memuji bagi sesiapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan dijadikan cahaya daripada kakinya ila ananis samai pada hari kiamat nanti. Maknanya Allah Ta'ala akan berikan cahaya kepadanya pada hari kiamat nanti apabila dia membaca surah Kahfi. Dan juga begitulah juga surah Kahfi ini ada yang menyebutkan permulaan 10 ayat yang terakhir dalam permulaan surah Kahfi, ataupun 10 ayat yang terawal daripada surah Kahfi ini, 10 ayat sama ada akhir, ataupun Allah SWT kata, Nabi SAW kata, maka dia akan, siapa yang membacanya akan usima minad dajjal, dia akan diselamatkan daripada dajjal. Jadi hikmah daripada semua ni adalah kerana surah Kahfi ini sebenarnya dia mempunyai empat perkara besar dalam hidup seorang manusia tu yang dipanggil sebagai fitnah ataupun ujian. Ujian yang Allah Ta'ala akan berikan kepada manusia, iaitu yang pertamanya ujian dalam agama, yang keduanya ialah ujian di dalam harta, kemudian yang ketiganya ujian dalam bentuk ilmu, dan yang keempatnya ujian dalam bentuk kekuasaan. Maknanya ada 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang ujian-ujian yang akan dihadapi oleh manusia. Yang pertama sekali ialah masalah agama, iaitu ujian terhadap agama, iaitu apabila kita ni berpegang kepada agama, maka akan banyaklah ujian-ujian, dan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan perkara ni tentang melalui kisah pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua. Jadi mereka ini ingin menyelamatkan agama mereka kerana mereka ini ditentang, kerana mereka ini dilakukan berbagai perkara untuk mengeluarkan balik mereka daripada agama yang betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Ashabul Kahfi di dalam mengenai dengan fitnah ini, dan bagaimana mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan
Jadi apa yang penting ialah kita mesti mencari jalan bagaimana untuk menyelamatkan, menjaga agama kita ni supaya terselamat. Yang keduanya ialah fitnah harta. Allah Ta'ala ceritakan melalui cerita dua orang yang mempunyai kebun. Seorang mempunyai kebun, seorang tu beriman dan seorang tu tidak beriman, dan masing-masing tu menceritakanlah yang mana orang-orang yang kafir ni, yang mempunyai kebun, yang mempunyai harta lah kita katakan, iaitu mendustakan hari kiamat. Dan mereka ni rasa bahawa itu akan kekal selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang ni orang-orang yang lupa nikmat ini dan apa yang terjadi kepada mereka. Kemudian fitnah yang ketiga ialah fitnah ilmu. Allah Taala ceritakan di sini tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga Khidir. Nabi Khidir, walaupun tidak disebutkan di dalam surah Kahfi ini tentang Khidir, nama Khidir itu, tapi Allah Ta'ala menyebutkan dengan nama Abdun Saleh, seorang hamba yang soleh, dan dalam hadis disebutkan bahawa namanya adalah Khidir. Jadi Nabi Musa ni pada satu masanya, mana dia terasa macam ilmunya banyak dan gitu, jika dia berkata kepada kaumnya bahawa dia tak ada orang atas dunia ni yang lebih tahu daripada dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan dia supaya pergi belajar kepada seorang ni. Jadi Nabi Musa pun pergi dan berjumpa dengan Khidir, dan berlakulah 4 perkara dalam kisah surah Kahfi ni, nak menunjukkan kepada bahawa perlunya kita ni mempelajari dan merasai bahawa walaupun kita ni ada ilmu, tetapi sebenarnya banyak lagi ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Yang keempat dan terakhir daripada ujian yang akan terkena kepada manusia adalah ujian kekuasaan. Allah Ta'ala gambarkan melalui kisah Zulkarnain, iaitu seorang raja Muslim yang hebat, yang telah menggunakan segala kekuasaan yang ada padanya untuk menyebarkan Islam. Dia pergi ke timur dan barat dan semuanya. Maka Alhamdulillah, Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana nak menggunakan kuasa, menggunakan apa yang ada pada kita, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk menegakkan Islam, menyebarkan Islam dan seterusnya. Jadi itulah beberapa perkara yang kita boleh tengoklah di sini. Jadi sebagai akhirnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kita boleh tengok dalam surah ni, perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita, menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah tersebut. Di antaranya yang saya sebutlah, iaitu yang pertama ialah sahabat yang baik. Itu sangat perlulah. Sebab tu dalam Quran Allah Taala sebut sini, iaitu ayat 28 daripada surah Kahfi tu, iaitu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Hendaklah kamu bersabar dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya, yang berdoa kepada Tuhannya, yang mengharapkan Tuhan, sama ada pagi dan petang. Itu yang pertama. Yang keduanya sebagai contohnya ialah fitnah dalam harta. Maka naklah tahu hakikat dunia ni apa, hakikat akhirat tu apa. Allah SWT sebut situ, iaitu wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'. Allah Ta'ala kata, berilah perumpamaan bahawa hidup dunia ini hanyalah seperti air yang kami turunkan daripada langit, dan begitulah seterusnya. Ayat 45 dan seterusnya ialah fitnah ilmu adalah tawaduk sebagai contohnya. Ini di antara apa yang saya sebutkan, iaitu perkara-perkara yang mesti ada bagi seorang tu apabila dia menghadapi, untuk mengelakkan daripada fitnah ujian ini, ialah antaranya dia mesti bertawaduk. Sebagaimana Nabi Musa berkata kepada Khidir, iaitu qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra, ayat 69 surah Al-Kahfi. Kata Nabi Musa, insya-Allah kamu akan dapati aku ni daripada orang-orang yang sabar, dan aku tidak akan mengingkari apa-apa yang kamu suruhlah. Dan yang terakhirnya di fitnah kuasa, perlunya ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Taala sebut dalam ayat 103 sehingga ayat 105 di dalam surah Al-Kahfi ini, iaitu kul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala, dan begitu seterusnya. Itu ayat yang saya baca, iaitu katakan aku nak beritahu kepada kamu orang-orang yang mana sangat-sangat rugi amalannya. Jadi dan seterusnya sehinggalah ayat 105. Jadi sahabat-sahabat semua insya-Allah boleh baca. Itulah beberapa sedikit yang saya dapat share, kongsi bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua daripada juzuk yang kelima, sinopsis secara ringkasnya pada sesi kali ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi seterusnya, iaitu juzuk yang ke-16 insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.